Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati sekalian, hendaklah kita berdiam diri dan jangan bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, kerana perbuatan yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yawmal jumu'ah, ansit faqul lahu rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu." الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور، وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والاستكثار منه، يرجون تجارة لن تبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والمستكثر من طاعته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama marilah kita berusaha menjauhi dan seterusnya meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan beroleh rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, manusia yang bijak sentiasa merebut peluang yang ada dengan mencari apa jua kaedah dan cara memperbanyakkan amal soleh dalam kehidupan. Di dalam bulan yang penuh keberkatan dan kebaikan ini, seyogianya bagi orang-orang mukmin mengetahui dan berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan bagi menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin wajhatun walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua, yakni berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sidang Jumaat sekalian, bulan Zulhijjah membuka seluas-luasnya peluang bagi kita membuat beberapa kelebihan dan keistimewaan yang jarang didapati dalam bulan-bulan yang lain. Marilah sama-sama kita mengkaji dan mempelajari mengenai keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, agar kita dapat memanfaatkan hari-hari ini
dengan amalan-amalan soleh yang terbaik. Moga-moga ianya menjadi usaha murni dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekalan baik buat perjalanan kita menuju ke hari akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut melalui firman-Nya dalam suratul Fajr ayat 1 hingga 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Yang bermaksud demi waktu fajar dan malam yang 10, yakni yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersaksi bahawa 10 hari ini adalah hari-hari yang terbaik dalam hari-hari yang ada di sepanjang tahun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam Ibn Hibban yang bermaksud sebaik-baik hari di dalam hari-hari di dunia adalah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi kelebihan 10 hari Zulhijjah ini seperti yang termaktub di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, iaitu adalah menjadi sebab utama bagi kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah kerana berkumpulnya teras bagi segala ibadah padanya seperti sembahyang, puasa, sedekah dan ibadah haji, dan tiadalah seperti ini pada bulan-bulan lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, maka apakah amalan-amalan yang dapat kita lakukan pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini bagi menggapai redha ilahi? Marilah sama-sama kita amati beberapa amalan yang terdapat padanya. Yang pertama, menunaikan manasik haji dan umrah. Inilah amalan yang terbaik, dianjurkan untuk dilakukan ketika tempoh ini, kerana ganjaran bagi yang melakukannya adalah balasan syurga yang penuh kenikmatan di akhirat sana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang bermaksud umrah kepada umrah seterusnya adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tiadalah ganjaran yang setimpal dengannya melainkan balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan semua muslimin dan muslimat yang melakukan ibadah haji pada tahun ini dengan diberikan kesihatan yang baik, iman yang sejahtera dan kesungguhan dalam melakukan ibadah, serta diterima segala ibadah yang diperlakukan. Ya Allah, kami bermohon dan berharap agar kami keseluruhannya yang hadir pada Jumaat kali ini akan terpilih menjadi tetamumu pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berpuasa pada hari Arafah dan 10 hari terawal dari bulan Zulhijjah sebagai satu tuntutan sunat muakkad di dalam agama, dengan melakukan puasa pada hari Arafah dan 10 hari terawal di dalam bulan Zulhijjah. Hal ini kerana berpuasa adalah antara ibadah yang mempunyai keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan di dalam hadis qudsi dinyatakan
pahala bagi orang yang berpuasa menjadi rahsia antara manusia dan juga yang maha berkuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya bagi berpuasa pada hari Arafah dengan fadilat yang besar, iaitu pengampunan dosa yang dijanjikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan dihapuskan baginya dosa setahun sebelum dan selepasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, memperbanyakkan takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tiadalah hari yang terlebih hebat di sisi Allah dan tiadalah hari yang lebih disukai oleh Allah untuk melakukan ibadah melainkan pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah padanya daripada tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Telah berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, adalah Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an akan keluar ke pasar pada 10 hari tersebut dalam keadaan bertakbir dan bermasyarakat turut bertakbir apabila mendengar takbir dari mereka berdua. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu marilah kita merebut peluang untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan bulan Zulhijjah yang penuh barakah ini. Moga-moga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba-hamba yang mendapat pandangan rahmatnya di sepanjang hidup kita di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya beruntunglah insan-insan yang diberi peluang dan keinginan dalam melakukan ketaatan. Bahkan lebih beruntung lagi bagi mereka yang melakukan amal ibadah dan diterima pula akan ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Yang bermaksud, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiayai atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا
ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع فضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدلشة، وولي عهده دوليا teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisyah ابن السلطان صالح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد، واصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم غير ذاد. إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.